بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah tuan kita akan sambung seperti biasa. Kitab kita ini kita akan sambung perbincangan berkaitan dengan contoh yang pertama, perkara yang haram menggunakan lidah kita. Qasad 10, cara mengurus anggota lidah menurut sistem syariat kita. Ada cara kita nak jaga lidah kita nak jaga telinga, kita nak jaga mata. Kesemuanya 7 anggota ini ada panduan untuk jaga dia. Kenapa? Kerana anggota 7 ini bukan milik kita, tetapi milik hakiki Allah Ta'ala. Cuma dia bagi pinjam sahaja kepada kita mengikut orang panggil apa, ketetapan. Ada yang dia bagi pinjam 50 tahun, kemudian dia tarik balik. Ada dia pinjam 60, itu terpulang kepada qada ataupun ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sebab itu kita kena tahu panduan cara nak jaga 7 anggota menurut peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cara nak jaga lidah, kita kena tahu perkara yang haram kita guna dengan lidah supaya kita kita elakkan daripada bertutur perkara yang haram. Dan dalam masa yang sama kita guna lidah kita ini untuk mengucapkan perkara yang sunat dan perkara yang wajib. Itu cara nak urus dia. Mudah saja. Konsep pengurusan semua anggota 7 ini, cara nak handle dia, kita kena tahu guna dia perkara yang sunat, perkara yang wajib, perkara yang haram, perkara makruh. Itu je konsep dia. Jadi cara kita nak cara kita nak tahu detail, maka kita mengaji. Itu tujuan kita belajar. Umumnya kita tahu dah. Cuma detail yang kita nak belajar ni, panduan yang kata haram, apakah pertuturan ataupun percakapan yang haram. Baik, kita akan sambung malam ni yang belum habis lagi pertama. Contoh haram menggunakan lidah yang pertama ialah dusta. Ini dosa besar, ada yang dosa-dosa kecil. Dusta ni apa dia? Iaitu kazab ini al-ikhbaru bima yukhalifu al-waqi'. Memberitahu suatu benda yang tidak menepati dengan realiti yang sebenar. Itu dia panggil dosa. Mengumpat. Dia panggil berdusta. Apabila kita sebut perkataan yang tidak menepati dengan perkara yang sebenar, walaupun tambah sikit saja tak menepati perkara sebenar, tetap dinamakan kadzab, haram, walaupun tambah sikit. Kadang-kadang dia tak berdusta banyak, dia tak menipu banyak pun, dia kona sikit saja. Sikit pun haram, banyak pun lagi-lagi haram. Baik. Sambung, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bahkan terkadang wajib berdusta. Sambung perenggan yang terakhir, Qasad 10. Jadi secara umumnya dusta ini ataupun menipu ini haram. Melainkan yang kata tak haram ada 2. Pertamanya, sunat kita menipu. Menipu yang macam mana sunat? Menipu yang kerana hajat yang dibenarkan. Apa dia hajat yang dibenarkan? Iaitu untuk pastikan kedua-dua orang ini orang panggil tidak bertelingkah. Cara kita nak mendamaikan dia ini, kita boleh dibenarkan oleh syarak, terpaksa kita kena tipu supaya mereka berdua ni tak terus bertelingkah, tak terus berbalah, sehingga mereka ni boleh baik, 2 orang ini, maka disunatkan, sehingga sunat kita tipu.
Itu dia panggil tipu yang sunat yang dibenarkan. Tapi tipu bab lain tak haram lah. Tak bolehlah nak guna teori ni. Kalau kita tahu teori ni menyebabkan semua tempat pun kita kata menipu yang sunat. Tak boleh. Banyak orang dia ambil buah ni, maka dia guna tempat lain. Tak haram. Contoh kita dah beri contoh sebelum daripada ni. Contoh Nabi sendiri mula ataupun Nabi sendiri yang buat. Dia nak nak pastikan Sayyidatina Aisyah ini orang panggil berbaik dengan madu dia, dengan Hafsah, maka dia beli setiap kali balik ke Aisyah, dia akan beli buah tangan. Itu sunnah Nabi. Sunnah tuan-tuan, sebelum kita balik, Nabi ajar, sunnah hukum dia, kita belilah apa pun buah tangan untuk anak dengan isteri kita. Itu sunnah dapat pahala. Jadi Nabi dia buat. Dia akan buah tangan untuk Aisyah, cumanya dia cakap, ini daripada madu dia Hafsah. Sedangkan dia beli. Patutnya menipu tu. Tapi dia nak pastikan Aisyah dengan madu dia atau Sayyidina Aisyah dengan madu dia ni baik. Terpaksa dia menyebut bahawa ini Sayyidatina Aisyah. Jadi hukum kita apabila sebut Nabi tuan-puan, maka kita kena ada gelaran dia. Jangan sebut Muhammad. Haram. Dan begitu juga dengan isteri dia. Kadang-kadang kita tak perasan isteri dia, kita sebut Aisyah je. Tak boleh. Kena sebut gelaran. Kerana bukan Nabi je yang mulia. Isteri dia pun mulia juga. Sayyidatina Aisyah. Kadang-kadang kita ni terbiasa sebut Aisyah. Aisyah je. Tak boleh panggil nama. Sebab Aisyah itu, atau Sayyidatina Aisyah tu, dia ummul mu'minat. Dia ni mak kita. Dia haram kita berkahwin dengan dia. Sekalian orang Islam, dialah ibu kepada sekalian orang Islam. Dia panggil ummul mu'minat, ummul mu'minin. Ibu segala orang Islam. Sehingga mana kita haram berkahwin dengan isteri-isteri Nabi. Tak boleh berkahwin. Sebab tu matinya Sayyidatina Aisyah tidak berkahwin dengan mana-mana sahabat. Kenapa? Kerana peraturan Nabi kita haram berkahwin dengan isteri Nabi. Kenapa haram? Kerana isteri Nabi itu dipanggil ibu kepada seluruh orang Islam. Apabila ibu, maka tak boleh. Cuma dia bukan ibu nisbah keturunan, tapi dia ibu nisbah pertalian kenabian. Dia isteri kepada Nabi kita. Lepas tu, kena muliakan dia. Tak boleh panggil nama dia. Kalau ibu kita pun kita tak panggil nama, kita panggil ibu. Kita panggil ma. Kita panggil ma. Kita panggil Umi. Kita tak panggil direct nama dia. Itu ibu kita. Ini isteri Nabi ni, dia mulia daripada ibu kita. Dia panggil apa? Dia standard dia ibu. Baik, settle. Contoh. Kita dah masuk pula yang kedua, pengecualian yang kedua. Ada juga dusta yang diwajibkan. Bukan sunat. Yang tadi tak buat pun tak apa. Kalau Nabi tak nak sebut Sayyidatina Aisyah beli kepada Hafsah pun okey. Cuma dia nak dapat pahala, nak pastikan mereka ni berbaik, maka dia sebut. Tapi ada yang wajib kita berdusta. Tak boleh tak berdusta. Haram kata kita kalau kita tak berdusta. Mana contoh dia? Bahkan terkadang wajib berdusta. Jadi, dusta ni kita menyebut suatu perkara yang lain dengan realiti yang sebenar. Mana contoh wajib dusta? Seperti melihat ia seseorang tadi. Apa yang dia melihat? Akan orang yang haram dibunuh. Ada orang lari menyelamatkan daripada dibunuh di kampung dia ataupun tepi rumah dia, sampai saja orang cari, dia pun cerita betul haram. Tapi tengok siapa yang nak dibunuh tu. Orang yang macam mana yang haram dibunuh ni? Iaitu orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia orang yang haram dibunuh itu daripada orang yang zalim yang mendaki membunuhnya. Ada orang yang zalim, kejar dia nak bunuh dia, sedangkan status dia ini, dia adalah orang yang maksum. Ini status. Dalam fiqh, ada nama dia maksum. Bukan maksum Nabi. Lain, dia istilah lain. Istilah sama tapi makna berbeza. Kalau maksum Nabi itu, Nabi ini tidak ada dosa. Kita belajar dalam kitab akidah. Maksum tiada dosa. Tapi kita kadang-kadang tuan-puan belajar, tapi sampai sampai tempat cerita kita tak boleh pegang. Cerita Israiliyat mengatakan Nabi buat dosa. Kita percaya. Walham maksum kita duk pegang.
Tu kita pegangan kita boleh goyah. Kita pegang Nabi Adam maksum, Nabi Muhammad maksum, terpelihara daripada dosa. Tiba-tiba Nabi Adam tersilap buat dosa. Macam mana tersilap buat dosa? Dia maksum. Apa dia maksum ini? Maksum ini terpelihara, dipelihara oleh Allah Ta'ala, bukan usaha dia. Kita ni kena usaha kita nak jaga daripada buat dosa. Kadang-kadang tergelincir. Kadang-kadang kita ni terbabah juga buat dosa. Tapi Nabi dia tak akan terbabah. Dia tak akan tergelincir Nabi. Kenapa? Dia sentiasa dijaga, dipelihara oleh Allah. Itu maksum. Kalaulah Allah tak jaga dia, tak boleh panggil maksum. Contoh apabila Nabi Adam makan buah khuldi. Kalau Allah tak jaga dia, mana boleh panggil maksum? Kerana maksum ini maksud dia sentiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala, tidak melakukan dosa sampai bila-bila. Tiba-tiba ada sesuatu ataupun dia panggil situasi tertentu, Nabi ini tergelincir. Ataupun ada setengah pendapat dilupakan oleh Allah Ta'ala. Maka ternafi maksud. Itu kita dah belajar dalam kitab akidah. Kena takwil ayat itu. Ulama takwil ayat itu. Nabi makan buah khuldi itu bukan terbabah, bukan tergelincir. Memang mengikut arahan Allah Ta'ala. Karena la taqrabah hazihi syajarah, la itu pilihan. Itu kita dah bahas sebelum daripada ini. Baik. Maksum di sini pula apa dia? Maksum di sini makna terpelihara darahnya. Bukan terpelihara daripada dosa. Terpelihara darahnya. Darahnya dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Haram siapa bunuh dia. Tak boleh bunuh dia. Kenapa? Kerana dia maksum status dia. Tapi kalau darah dia dibenarkan oleh Allah Ta'ala bunuh, dia tak dinamakan maksum. Contohnya orang yang telah dijatuhkan hukuman bunuh. Apabila perbicaraan di mahkamah Islam, dia bunuh orang lain, maka hakim menjatuhkan hukuman bunuh balas kepada dia. Adakah dia memaksum? Tidak. Dia darahnya halal. Cuma belum lagi sampai masa. Waktu tu orang jenis ni tak perlu kita selamatkan dia. Memang darah dia halal. Jangan kita bohong pula. Haram atas kita bohong. Kenapa? Kerana orang ini bukan maksum. Darahnya halal. Dia telah dijatuhkan hukuman bunuh balas. Tiba-tiba dia lari. Maka pihak pemerintah kejar dia. Sembunyi di kawasan kita. Kita nak tolong selamat dia. Itu haram kita menipu. Contoh kita nak sembunyi dia. Kita kata, saya tak tahu. Tak tahu itu menipu. Sedangkan kita tahu. Dia duduk belakang rumah kita je. Itu haram. Tak boleh. Kenapa? Kerana orang yang lari itu statusnya darahnya halal. Kerana telah dijatuhkan oleh pihak pemerintah. Bunuh balas ke atas dia. Kerana dia bunuh orang lain. Tapi kalau situasi dia maksum. Walaupun pemerintah menjatuhkan hukuman atas dia. Tapi tidak membetuli hukuman Islam. Tak boleh juga. Tetap maksum dia. Contoh-contoh tuan-puan. Hari ini banyak berlaku situasi hari ini. Jatuhkan hukuman. Contoh gantung. Itu bukan dalam Islam lah. Gantung sampai mati bukan cara jenayah dalam Islam. Islam dia pancung, bukan bunuh. Bukan gantung. Gantung itu bukan cara Islami. Cara Islami, kalau apa-apa saja kena dengan jenayah itu, hukuman mesti pancung. Itu dipanggil bunuh balas. Cara nak bunuh macam mana? Bukan tikam. Haram tikam. Mesti bunuh balas. Pancung. Kenapa? Kerana kajian ulama ataupun Islam telah menetapkan cara yang paling cepat mati dan mudah mati tidak menyiksa dia bukan bunuh, bukan dengan tikaman, tapi dengan pancung. Dan pancung itu ada teknik dia. Nak pancung di mana? Sebab tu kena orang mahir. Kena orang belajar. Bukan ikut dam, siapa-siapa boleh bagi pedang kat dia pancung. Tidak. Dia ada cara pancung. Dan pancung yang paling cepat mati, itulah yang terbaik. Maka sekiranya tak dijatuhkan hukuman mati, tapi tidak mengikut peraturan jenayah, maka tetap dia maksum. Dia maksum juga. Contoh pemerintah hukuman gantung sampai mati. Adakah kena dengan jenayah? Tidak. Maka ini kita boleh tipu. Kerana darah dia bukan halal. Ya, kesalahan dia tetap dia buat salah. Tetapi jenayah dalam Islam tidak menjatuhkan hukuman mati kata dia. Maka tetap dia ini nama maksum. Nak bagi faham tuan-puan. Tetap maksum. Maknanya kita boleh menipu dan wajib kita tipu. Nak selamatkan dia daripada dibunuh. Baik. Tetap. Maka wajib berdusta. Kenapa?
kerana melepaskannya, yakni mengelakkannya kan orang yang maksum itu daripada dibunuh oleh orang yang zalim itu. Wajib, bukan kata sunat, tidak. Tapi wajib kalau kita tak menipu, haram kata kita. Bahkan mendapat pahala wajib kita. Kita menipu tu dapat pahala wajib. Kenapa? Kerana mahalnya nilai orang panggil nyawa ni. Bukan mudah-mudah kita nak bunuh orang, tak boleh. Melainkan membunuh orang yang dibenarkan syarat saja. Kerana nyawa itu milik Allah Ta'ala. Kena ikut peraturan dia. Kalau dia benar bunuh, bunuh. Kerana itu nyawa itu milik Allah Ta'ala. Tak boleh kita mudah-mudah. Islam tak benarkan bunuh, tiba-tiba kita bunuh. Sebab itu boleh mengumpat untuk selamatkan nyawa dia daripada dibunuh. Itu orang panggil maksum. Orang yang terpelihara darahnya. Maksud terpelihara ini, orang yang dipelihara oleh agama darahnya. Tidak dibenarkan oleh agama untuk bunuh dia. Tu. Dia orang dipanggil maksum. Kalau binatang sama juga. Binatang ni ada binatang yang muhtaram. Tu binatang yang mulia haram bunuh. Nama dia lah binatang yang muhtaram. Dia tak panggil maksum. Bukan senang kita nak bunuh binatang. Tak boleh. Jangan mudah-mudah. Tengok semut jalan atau rumah kita terus bunuh. Kalau binatang yang muhtaram dibunuh. Ada orang panggil binatang yang sunat dibunuh. Itu tak apa. Itu memang dapat pahala kita bunuh. Tapi kalau binatang itu muhtaram, binatang itu dimuliakan nyawa dia, haram kita bunuh dia. Melainkan situasi dia apabila dia ganggu kita, mudarat kata kita. Semut ni tuan-puan, dia tak masuk binatang sunat bunuh. Melainkan bila boleh bunuh dia, apabila dia ganggu kita. Kita tidur pun dia gigit kita, ketika tu baru kita boleh bunuh dia. Kalau dia tak ganggu kita, dia tak termasuk binatang sunat bunuh. Semut. Binatang sunat bunuh kita pernah sebut sebelum daripada ni. Ada beberapa jenis binatang. Cicak, ular, gagak, anjing yang gila. Itu binatang yang sunat bunuh, dapat pahala bunuh. Tikus. Tikus tu termasuk binatang sunat bunuh. Walaupun dia tak kacau kita. Jangan tunggu dia kacau. Jangan tunggu tikus masuk rumah kita. Masuk explore rumah kita dulu, barulah kita cari racun. Tak perlu. Kalau dia dah nampak lah, bayar-bayar dia dah nak mula masuk rumah kita, boleh dah kita bunuh dia. Sebab sunat bunuh binatang. Tikus termasuk dalam kategori binatang yang disunatkan bunuh. Maksud apa? Maksud dapat pahala kita bunuh dia. Ular. Jangan tunggu dia patuk kita dulu. Ular ni tak payah tunggu dia masuk rumah kita, patuk kita. Boleh bunuh dia. Dia panggil binatang yang berbisa. Bukan saja ular. Ular tu salah satu contoh binatang berbisa. Apa saja binatang berbisa, sunat kita bunuh dia. Kala, jengkin, itu dipanggil binatang yang berbisa, sunat bunuh. Boleh pahala kita bunuh. Tapi semut tak termasuk binatang yang sunat bunuh. Jadi haram. Manusia pun haram nyawa dia, binatang pun haram nyawa dia. Bahkan bukan kata binatang. Dalam ilmu tasawuf dibincang, 3 benda. Orang mesti muliakan. Binatang mesti muliakan. Dan satu lagi tuan-tuan, makhluk lain iaitu tumbuh-tumbuhan. Makhluk tumbuh-tumbuhan ini walaupun dia panggil makhluk hidup, cuma hidup bukan roh. Dia hidup cara dia. Juga haram kita cabut tanpa, kita patahkan dia tanpa hajat. Tak boleh. Walaupun bukan orang punya memang haram lah. Kalau ada hajat pun tak minta. Ni kita punya. Tak ada hajat apa pun. Pokok kayu kita. Saja kita lalu sambil-sambil kita patahkan pokok kayu. Patahkan daun. Sambil-sambil gatal tangan. Ambil daun, petik daun. Ada hajat? Tak ada hajat apa. Saja gatal tangan. Haram. Kenapa? Kerana adab dengan makhluk yang hidup. Dia panggil makhluk yang hidup. Walaupun hidup dia bukan dengan roh. Itu etika. Interaksi ataupun perhubungan manusia dengan makhluk yang hidup. Itu cantik dan perfectnya peraturan Islam tu. Kalau orang ikut betul-betul, insya-Allah selamat. Orang pun selamat, binatang pun selamat, orang tak kacau kerana haram kacau binatang. Dan juga tumbuh-tumbuhan pun selamat. Tak ada orang potong-potong, tak ada orang repih pokok kayu, patah pokok kayu orang, tak ada. Kenapa? Kerana adab. Haram kita. Tapi kalau ada hajat boleh, tak payahlah tunggu nak potong rumput, tak boleh. Ada setengah orang potong rumput haram Potong rumput memang haram lah kalau tak ada hajat. Ini ada hajat. Kerana nak kemas. Kerana Islam suruh kemas. Bagilah kemas. Tapi kalau tak ada hajat, itu haramnya. Bukan hajat nak potong, nak bagi kemas, nak tanam pokok kayu apa dah. Saja tebas.
Tebas yang tidak ada hajat. Habis. Masuk contoh yang kedua, tuan. Habis contoh pertama iaitu perkara yang haram dengan perkara yang haram digunakan dengan lidah kita. Yang pertama ialah bertutur yang dinamakan berdusta ataupun menipu. Baik, yang kedua, contoh kedua mengumpat. Ini haram, dosa besar. Dua-dua ni dosa besar. Dan dua inilah yang paling praktikal, yang paling payah yang kita nak kena jaga. Payah. Walaupun kita tahu, apatah lagi orang tak tahu. Lagi-lagilah dia redah je. Dia tak tahu apa dia mengumpat. Dan dia tak tahu apa dia berdusta. Dia tak tahu menipu tu apa dia. Bahaya. Jadi kita langkah pertama kita tahu dulu. Langkah yang kedua kita cuba elakkan. Kalau orang yang tak tahu ni tuan, dia tak mampu nak elak. Kenapa dia tak tahu apa dia mengumpat? Baik, kita nak bincang malam ni. Contoh yang kedua, mengumpat itu haram, dosa besar, tidak ada khilaf. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ni contoh yang kedua. Dia panggil dan ni sambungan contoh yang pertama, berdusta. Dia panggil atah pada berdusta. Dan seperti, dan contoh haram yang kedua, mengumpat. Haram menggunakan lidah kita mengumpat. Apa dia mengumpat ni? Ni kena tahu takrif dia mengumpat. Barulah kita boleh elakkan mengumpat. Tak tahu takrif, tak tahu definisi, tak tahu makna, memang tak dapat elak. Bahkan pandai pula dia claim, saya tak mengumpat, saya cerita betul. Dia tak tahu cerita betul tu lah mengumpat. Cerita tak betul, panggil menipu. Dua tu je kita ni. Tak mengumpat, menipu. Dua tu je, dua-dua haram. Jadi dosa kita setiap hari buka mulut je, mengumpat atau menipu. Mengumpat atau menipu, tu je. Kalau tak tahu tu bahaya. Kalau tahu dia boleh urus. Ni tak boleh ni, mengumpat. Ni tak boleh ni. Menipu, tahan. Buat apa dia? Buat dua benda je. Hak sunat, hak wajib. Hak harum. Tiga lah. Kita ni orang biasa ni tuan, tiga benda lah. Kalau para ulama dia buat dua benda saja. Ulama ni dia boleh buat dua benda. Harus dia tak cakap. Kok mana pun dia konar cakap dia bagi sunat. Dia pergi rumah kita pergi rumah dia. Kadang-kadang orang tak faham ni tuan, senyap betul. Dia kata tak nak harus. Kan dia kata cakap benda harus. Benda bukan sunat, benda bukan wajib, jadi harus. Benda bukan haram, benda bukan sunat, benda bukan wajib, harus. Jadi dia cuba nak beramal, tak nak cakap benda harus. Jadi ni kalau orang tak tanya, senyaplah. Badi senyap. Tuan rumah apa senyap, tetamu apa senyap. Sebab apa? Kalau bercakap kan harus. Ni jenis orang tak faham. Apabila dia pergi rumah kita, perkataan kita tanya contoh. Dari mana? Itu harus. Kita tanya, lama tak nampak sihat. Itu sunat. Sunat tanya khabar. Apabila bertemu dengan orang, selalu kita sebut tiga perkara sunat. Pertamanya bagi salam sunat, yang kedua bersalam sunat, yang ketiga tanya khabar sunat. Tiga benda kita boleh create pahala ataupun collect pahala. Apabila kita pergi di rumah orang, maka kita kena faham ada situasi yang sunat, bukan semua harus. Tanya khabar sunat. Baik, kita nak bagi percakapan yang asalnya harus, tapi jadi sunat. Sekiranya kita nak jaga hati dia, supaya dia tak rasa malu. Jadi kita pun banyak sembang dengan dia. Asalnya banyak sembang tak sunat ni, harus saja. Tapi oleh kerana kita tuan rumah ni, nak bagi dia ni, selesa. Tak kata kita ni, mentang-mentang ustaz ni jaga nak harus, nak cakap sunat saja. Dua tiga patah je bercakap dengan dia. Jadi dia pun tak selesa lah, tak mesra. Nak bagi dia mesra. Apabila nak bagi mesra, kita banyak tanya dia, kerja apa, kerja kat mana, anak dah berapa orang, duduk di pressing berapa. Semua itu tuan asal harus. Tapi boleh jadi sunat kalau kita niat supaya dia selesa dan dia lebih mesra dengan kita. Nak kena di intro, barulah kita tanya hajat dia. Kena intro tu asal harus. Tapi boleh jadi sunat kiranya niat kita betul. Tu kena belajar fiqah. Jadi niat betul, kenapa kita intro dia jadi cakap banyak kita ni? Untuk dia rasa mesra dengan kita, rasa selesa dan hati dia pun rasa selesa dengan kita. Itu pahala. Sunat. Orang bagi orang suka pada kita sunat. Orang bagi selesa dengan kita ni sunat. Cuma jangan lebih lah. Terlebih tu, macam-macam cerita, bahaya lah.
Orang tak tanya pun dia cerita, habis. Tu bahaya. Bahaya apa? Cerita itu masuk kadang-kadang mengumpat, kadang-kadang menipu. Apa dia mengumpat? Makna dia, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan benci ia saudara engkau akan dia. Akan perkara tu. Tu. Jika didengarnya dengan perkara tu yang kita sebut tu, dia tak suka. Ini satu poin dia. Maka iaitu haram dengan ijma' ulama. Tidak ada khilaf. Haram dosa besar ijma' ulama. Okay, apa poin dia tuan-puan? Selalu kita sebut. Yang pertama ialah zikruka akhaka bima yukrah. Iaitu menyebut sesuatu perkara tentang orang lain, perkara tu yang tidak disukai oleh dia. Ini poin pertama. Kita sebut perkara yang tidak disukai oleh kawan kita. Apa saja perkara. Sama ada perkara tu bagi kita biasa je, tapi bagi dia tak suka mengumpat. Bagi kita biasa je. Sebut dia pendek, sebut dia rendah. Biasa je. Tapi rupanya dia tak boleh. Dia terasa hati. Dia mudah sentap. Tak boleh. Tu mengumpat. Sebab tu payah. Tuan-puan nak kena jaga orang ni payah. Kita tak tahu dia suka tak suka. Jadi kita kena berhati-hati. Nak sebut tentang diri dia. Okey. Satu poin yang pertama. Poin yang kedua, poin yang kedua? Walau bima fihi. Walaupun perkara yang kita sebut itu, yang dia tak suka itu, bima fihi, memang ada di diri dia. Ini yang orang Melayu tersilap ni. Yang orang Melayu kata memang betul. Saya sebut ni dia betul. Memang dia ni buat betul benda ni. Memang benda ni ada pada dia. Dia ni memang tempan. Berjalan tak betul. Saya cakap begitu je. Tiba-tiba dia sentak. Haram. Tak boleh cakap benda yang dia tak suka. Pak nak cakap apa? Tak payah cakap kan? Tu payah tu. Payah dah kita nak cakap. Cuba kita tak nak cakap. Tak payahlah. Kita duk nak juga, duk nak cakap juga. Mak mana? Nak cerita juga ciri mak yang dia tak suka. Mak mana? Mak tu lah duk preaching 14 tu. Mak yang mana? Ramai mak preaching 14. Mula kita pun nak cerita benda. Ciri yang dia tak suka, tak boleh. Tapi kalau ada pengecualian juga akan datang kita sebut. Ada pengecualian sekiranya untuk orang kenal. Tapi jangan lebih-lebih. Memang ramai sangat mak dan terpaksa kita kena sebut juga. Sebut dengan bahasa ataupun cara yang paling dia boleh terima. Jangan lebih sangat. Ciri menyebabkan orang tanya kita. Kalau ni situasi yang dibenarkan menyebut ke orang panggil perkara yang dia tak suka tu, cuma situasi tertentu untuk orang kenal dia. Kalau orang tanya nak cari rumah dia, kita kebetulan satu taman, kita terpaksa kena sebut perkara tu. Mak yang mana? Mak ada 5 orang. Macam, mak yang pakai spek? Ya, 5 pakai spek. Sudah. Mak yang gelak sikit? Gelak dia tak suka. Tapi terpaksa sebut. Kalau ada benda yang lebih ringan, saya sebut lebih ringan. Kita kena cari. Dia lebih ringan. Contoh ni, dia ni rendah. Kalau rendah, dia sentak. Gelak. Kalau hitam, dia sentak. Kita tukar. Mak yang gelak sikit tu. Pendek jangan, dia sentak sangat. Kena gunanya bahasa yang kurang. Itu pun situasi tertentu sahaja. Carok meletakkan, membenarkan situasi tertentu. Untuk apa? Carok ni, dia punya tujuan terakhir. Kenapa carok jaga? Tujuan terakhir ialah nak jaga hati orang. Ni carok ni, tujuan dia menutup ruang untuk mengupak dengan menipu, supaya hati manusia ini terjaga. Itu je dia punya tujuan dia. Sebab apa sistem lahirnya ataupun Allah create sistem larangan mengupak, larangan menipu, kerana untuk menjaga keharmonian hati masing-masing. Haram kita menyetak ataupun orang panggil mengguris hati orang. Poin yang kedua apa dia? Poin yang keduanya, benda yang kita sebut itu memang ada di diri dia. Yang ketiga, dia ada 3 poin. Yang ketiga, walau bihudratihi, kita menyebut suatu perkara yang dia tak suka, yang ada pada dia, kita menyebut di hadapan dia.
Walaupun kita sebut di hadapan dia. Walaupun kita menyebut di hadapan dia, dinamakan mengumpat juga. Habis keempat. Itulah dia mengumpat, menyebut satu perkara yang dia tak suka di hadapan yang ada di diri dia, yang memang dia buat, walaupun di hadapan dia. Di belakang tu memang kita tahu dah lah. Okay, habis. Tak boleh depan-depan. Kita kata dia depan-depan. Kita buh depan-depan memang nak suruh dia terasa. Tapi ada situasinya kalau kita nak panggil apa? Kita menegur dia. Teguran ni ada teguran yang sunat, ada teguran yang wajib. Tengok. Kalaulah kesalahan dia berlaku di hadapan orang, baru kita boleh tegur secara terbuka. Kalaulah dia buat kesalahan itu, perkara yang salah itu di belakang, maksud secara sembunyi, haram kita tegur secara depan. Tak boleh. Itu dia panggil etika nak tegur pula. Ada kala kita nak tegur orang ni, boleh mengumpat dia. Sebab kita sentuh di individu, sentuh peribadi dia. Cuma kita kena tahu hukum menegur dia tu. Ada kalanya tegur itu wajib tegur. Ada kalanya sunat je tegur. Kalau wajib tegur, kena tengok pula situasi. Dia salah itu sembunyi ataupun terbuka. Kalau salah sembunyi, haram kita tegur secara terbuka. Kena tegur secara sembunyi. Tapi kesalahan dia buat secara terbuka, buat dalam Facebook Live, buat dalam writing, itu mesti ditegur secara terbuka. Kenapa? Kerana tersebar kesalahan dia. Itu wajib tegur secara terbuka untuk menyelamatkan diri dia juga. Habis. Bahkan, maka iaitu haram. Dengan ijma' ulama, bahkan berkata kebanyakan ulama, bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Kenapa? Kerana barang yang datang padanya, barang ni hujah. Kenapa dosa besar tu? Barang yang datang padanya daripada berapa janji seksa yang bersangatan. Ni kata dosa besar ni. Kenapa? Kerana ada hadis dan ada ayat Quran yang Allah Ta'ala mengancam ancaman azab yang dahsyat kepada orang yang mengumpat. Dalil yang pertama yang kata dosa besar ini, inilah beberapa dalil. Saya ingat ulama, ada sebahagian ulama mengatakan, ataupun kebanyakan ulama, majoriti ulama mengatakan bahawa mengumpat itu dosa besar berdasarkan beberapa dalil. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Ism ni mana ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maksud apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai sekalian mereka beriman. Kalau mereka yang percaya pada janji Allah, itu mana beriman. Beriman ni mereka yang percaya kepada ciri-ciri Allah dan mereka ciri-ciri ketuhanan dan mereka percaya kepada janji Allah Ta'ala. Jauhkan oleh kamu. Jauh ni mana tinggalkan. Jangan buat. Itu mana jauh. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Ijtanibu katsiran. Ijtanibu ni jauh. Katsiran banyak. Jauh sangat. Maksud apa? Maksud tinggalkan oleh kamu, jangan sekali-kali kamu buat. Itu mana ijtanibu katsiran. Ijtanibu ni jauh, katsiran banyak. Jauh banyak. Maksud jauh banyak ni, tinggalkan olehmu, jangan sesekali kamu buat. Jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka. Ini sangka buruk. Jangan kamu mudah sangka buruk kepada orang. Tu. Iaitu sangka buruk ni apa? Zon ni apa dia? Iaitu sangka jahat kepada orang. Sangka jahat pada orang. Sangka jahat ni haram dah. Apatah lagi mengumpat. Baru dia sangka jahat. Sangka buruk. Sangka jahat. Lepas tu hati ni hati. Dia kena jaga dua-dua. Hati jangan mudah sangka jahat pada orang. Dan mulut jangan mudah mengumpat pada orang. Biasa mulut sangka jahat. Mula hati pun. Hati mula sangka jahat. Maka mulut mula nak mengucap. Mengucap apa dia? Bertutur perkara-perkara yang tak betul. Tu mengumpat tu berdusta ataupun mengumpat. Dua tu je. Ni dalam tasawuf tuan-puan dia jaga hati. Sebab tu ulama tasawuf sangat pesan pada kita
jaga hati kita, jangan pandan orang dengan orang panggil lekeh. Sebab apabila pandan orang biasa, pandan orang lekeh menyebabkan kita mudah untuk sangka. Mudah kita nak sangka yang negatif pada dia. Mudah kita nak sangka buruk, sangka jahat, ataupun kita orang panggil andaian negatif pada dia. Andaian negatif itu, baru andai baru pun dah salah. Apabila bertutur saja, lagi salah. Sama ada mengupak ataupun berdusta. Dua tu je. Apa pun Allah uji kita duduk diam je. Lawan. Kalau hati mula nak kata betul tak orang ni. Lawan. Jangan layan. Kadang-kadang hati kita syaitan kacau. Betul tak orang ni. Allah rupa. Uji Allah macam-macam. Ada Allah uji kita orang minta sedekah. Kita mula pandang atas bawah. Betul kat dia ni minta. Betul tak dia ni. Biar. Lawan cepat-cepat. Betul tak betul urusan Allah Ta'ala. Aku nak bagi, aku bagi. Aku tak bagi, tak apa. Kita tak nak bagi pun tak apa. Tapi jangan sangka. Sebab Allah nak uji kita. Nak uji yang pertama, hati dulu. Yang kedua, kita nak bagi dah. Tu ujian bagi tu. Tak bagi, tak apa. Tapi jangan ada sangka. Yang kata betul tak orang tua ni. Nampak tak? Macam-macam orang kadang-kadang betul. Tapi kan ada yang mungkin tak betul. Itu Allah Ta'ala yang tahu. Biasanya kita duduk tengah nak berlatih ni, jaga hati ni, Allah ujilah. Kadang-kadang orang datang. Ramai-ramai orang dia datang kat kita nak minta duit. Mula macam-macam. Kita tahu dah ni modus operandi. Bang, saya tertinggal duit. Bang, saya terjatuh dompet. Saya tak ada duit. Tengok memang elok kereta pun. Sedap. Kereta lu kadang-kadang lebih besar pada kita. Kita dia. Cuma dia kata terjatuh duit. Nampak tak Allah nak uji. Mungkin betul, mungkin salah. Kalau kita nak bantu, bantulah. Kalau kita tak nak bantu, jaga hati kita. Jangan kata betul tak. Apa? Betul tak betul bukan aku punya. Lawan cepat-cepat hati kita. Saya banyak. Kadang-kadang kerap sangat. Orang yang bukan orang minta sedekah betul tu. Tu memang ramai kan. Ni dah orang yang biasa ni. Orang biasa macam kita. Terjatuh duit. Dia kata saya ni, apa ni bang? Wallet saya terjatuh. Saya nak buang minyak. Kereta besar. Saya tak tahu. Sebab duit saya memang duduk dalam tu. Kad bank saya pun hilang. Saya ada tol je. Saya ada apa nama ni? Apa bayar tol tu? Duit dalam tu. Touch and go je. Touch and go saya ada. Boleh berjalan dia kata. Cuma minyak tak ada. Saya nak. Saya nak pinjam 50 je dia kata. Bukan saya nak pinjam lebih. Nak 50 nak isi minyak. Lepas tu main nombor telefon apa? Saya akan ganti balik. Kita pun ini closing je ni. Dia tak akan ganti balik pun. Nampak tak jahat kita. Betul ke dia tak akan ganti balik? Mungkin dia betul. Dia nak ganti balik. Kita andaian awal dia. Kita judge awal dia. Hukum awal dia. Ini salah hati kita. Tu kena lawan. Tengok dia uji kita. Tengok uji sama mana sembang kemah lebay ni. Mengajar kemah lebay ni. Tengok Allah Ta'ala uji. Macam mana hati dia. Cakap boleh. Tiba-tiba situasi betul tu. Tengok hati kita. Boleh lawan tak? Memang dia akan kacau. Betul tak? Betul. Tengok kita tanya. Abang betul ke jatuh ni? Siap tanya. Abang betul ke jatuh ni? Betul lah. Saya tak minta lah. Dia pun marah. Tak percaya kat dia. Lagilah dia marah. Tak percaya. Saya ada orang muda pernah minta. Memang muda siap dia tunjuk. Yang kita pun jaga hati kita. Dia betul. Sebab dia tiap tunjuk ni kereta saya bang. Dalam kereta tu abang tengok. Saya ada isteri saya ada. Anak saya ada bang. Saya nak buang minyak je. Saya tak nak banyak bang. Memang kita jaga hati kita dia ni jujur. Biarlah dia tak jujur pun. Itu cara nak jaga hati kita. Biar dia positif. Kita bina positif. Kita jujur. Ini untuk bina positif kita. Untuk ajar latih. Sebab kita sedang nak latih, nak handle hati kita. Bukan soal tip rezeki. Tip rezeki bagilah. Ni sebenarnya kalau para ulama tuan-tuan, ni tip ulama ni. Kalau orang datang minta tolong, ada dua benda kita kena ingat. Ni insya-Allah kalau tuan-tuan boleh amal dua benda ni, rezeki kita mewah, hati kita insya-Allah dijaga. Allah atas kita. Yang pertamanya ialah jaga hati kita. Jangan negatif pada orang. Apa pun situasi, jaga. Jangan mudah sangka baik. Tak kira siapa pun dia.
Tak kira dia isteri kita, dia anak kita, dia kawan kita, dia ustaz kita, apa pun, jaga hati kita. Apa pun kita tengok situasi, kita positif, positif, positif. Walaupun nampak pelik. Kadang-kadang pelik tu Allah Ta'ala nak uji. Nampak pelik. Kita mula nak mengopak. Ada seorang kawan saya kan, anak murid mengopak dia. Pakai seluar jeans. Pakai seluar jeans, baju pagoda. Jalan isyak okok. Macam makroh. Ustaz dia. Anak murid tengok dia. Ustaz apa macam ni? Aku tak nak mengaji. Aku tak nak mengaji. Nampak tak? Kadang-kadang Allah uji je. Memang betul dia isyak okok. Sambil berjalan isyak okok. Pakai seluar jeans. Apa salah pakai seluar jeans? Ustaz takkan nak pakai seluar jeans. Tak ustaz boleh pakai seluar jeans. Ustaz jangan pakai, dia tak bagi. Pandai dia pakai. Ini semua ujian Allah Ta'ala. Boleh jadi positif kita. Dia pakai luar jeans tu dia nak ke kebun. Pakai baju pagoda, takkan nak pergi pekan. Walaupun kita jumpa pekan, boleh jadi daripada kebun. Ini andaian ulama ajar. Jangan negatifkan dia. Jangan positifkan dia. Selagi dia tak buat benda haram, kenapa luar jeans tu bukan haram pakai. Cuma etika je ustaz takkanlah nak pakai luar jeans. Tapi boleh pakai. Ni ustaz semua nak baik. Kita je tak apa buat. Pandai. Letak atas. Ustaz semua kena buat elok. Dia tak apa sebab dia tak ustaz. Tu ujian Allah. Yang kedua, ingat. Tunai hajat orang walaupun sekecil-kecil hajat. Jangan tolak. Jangan, negatif dah jangan. Tolak pun jangan. Bagi walaupun sikit. Allah uji kita tuan-tuan. Macam tadi yang saya cerita, ada orang datang, anak muda lagi, datang, nak, ban, saya nak RM30 je ban. Saya tak nak banyak. Saya nak bagi duit, saya dapat sampai ke rumah saya je. So, hajat dia tunaikan. Walaupun tak mampu, dia minta 30, ulama kata, tunaikan hajat walaupun sekecil-kecil hajat. InsyaAllah, Allah akan bantu kita di akhirat. Dan kata ulama, belum akhirat Allah bantu dah. Apa saja hajat kita di dunia, Allah mudah. Kita tak perasan. Kita je tak perasan. Allah mudahkan hajat kita. Lagi-lagi di akhirat. Dan Allah mudahkan rezeki kita. Ni. Kalau orang minta tolong sikit, buat. Lagi-lagilah kita buat banyak. Orang bagi 30, minta 30. Bagi 50. Itu memang lagi banyak lah rezeki kita. Yang penting kunci dia, tunai hajat orang walaupun seringan dengan hajat. Sebab tu ulama ni kadang-kadang, dia bukan boleh sangat. Tapi dia nak merayu orang. Macam Tok Guru saya. Tok Guru saya ni tawaduk. Dia kata aku ni tak boleh mengajar ni. Tapi dah pok hampa ni dia kata, pok mu ni pakat duk main minta aku mengajar jugalah. Meraikan hajat. Dia nak raih hajat. Dia dah boleh mengajar. Cuma ikut dia kata aku tak nak mengajar. Sebab orang lain banyak. Orang lain boleh mengajar. Tapi kenapa? Bukan kerana dia nak meraih orang minta. Nak menunaikan hajat orang minta. Tu dua benda tu ulama pegang betul-betul. Jangan husnuzon pada orang dan tunailah hajat orang walaupun sekecil-kecil. Jangan hampakan permintaan dia. Kalau tak mampu, sebab tu ulama ni dia tak ada benda. Kalau dia ada dia akan buat. Tak ada, dia tolong bantu. Ni mau pergi rumah kawan aku ni, dia boleh bantu kau. Aku tak boleh bantu. Tapi dia bantu juga. Bantu tunjuk jalan. Kok mana pun dia akan cuba usahakan supaya hajat orang tercapai. Habis. Sikit lagi tuan-puan. Tu maksud satu. Maksud apa? Maksud sangka jahat. Lagi, kerana bahawasanya setengah daripada sangka jahat itu dosa. Sangka jahat itu Allah Ta'ala kata dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Jangan ni. Maksud apa? Jangan kita cuba nak cari kelemahan orang. Lepas tu nak buat macam mana? Buat tak nampak aib orang. Tu je. Walaupun kita nampak aib dia, tak nampak kelemahan dia. Buat-buat tak nampak. Sebab setiap orang ada kelemahan. Kita pun ada kelemahan, Allah tutup je orang tak nampak ni. Orang duk nampak hebat kita ni sebab Allah tutup aib kita. Maka aib orang kita cuba buat-buat tak nampak saja. Apa saja kelemahan dia. Jangan cuba ni dia. Sebab tu seorang ulama, seorang wali Allah, apabila seorang muslimah, bukan saja laki dia jaga. Ni lagi-lagilah orang perempuan. Datang seorang perempuan rumah dia,
orang perempuan ni nak tanya soalan. Seorang ulama ni nak tanya soalan. Tiba-tiba perempuan ni terkentut. Tak boleh kontrol lah tu, takkan nak kentut depan Tok Guru. Terkentut, Tok Guru tu tanya soalan lagi. Apa dia? Tak dengar. Tanya lagi. Dah apa dia? Kuat lagi. Tak dengar. Rupanya dia nak cover supaya nak cover apa? Nak supaya muslimah ni, perempuan ni tak tahu bahawa dia ni dengar kentut. Dia nak cover apa? Supaya orang tahu dia tak jenis tuli. Rupanya bukan dia tuli pun, dia bukan pekak pun. Cover lain. Tu tahap tu. Dia nak cover aib orang. Takut orang tu malu. Kita ni bunyi, "Poi, siapa?" Cari korek. Siapa nak bangkit ambil wudu? Dialah. Kentut tadi. Nak cari juga aib orang. Itu bukan para ulama. Ulama ni dia buat tak dengar je. Orang buat apa pun. Aib. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Dan jangan, ni sampai kepada poin dia. Dan jangan kamu mengumpat setengah, kamu akan setengah. Jadi jangan kamu mengumpat sesama kawan kamu. Ini setengah kamu akan setengah. Yang sebahagian daripada kawan kamu. Baik, jadi jangan kamu mengumpat sesama kawan-kawan kamu. Habis. Adakah suka, ni Allah Ta'ala nak cerita dahsyatnya mengumpat. Adakah kamu suka seorang kamu bahawa makan ia seorang daging saudaranya, saudara seseorang itu pada ketika mati. Ini Allah Ta'ala nak umpama dahsyatnya dosa mengumpat seperti, ini bandingan. Seperti dia, kamu sedang memakan daging saudara kamu. Tu dahsyat tak dahsyat dosa mengumpat. Maka benci kamu akan dia. Kamu tak suka makan daging saudara kamu? Tu Allah tanya dan Allah jawab. Dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala. Allah tanya, mu suka tak makan daging saudara kamu sendiri? Allah Ta'ala kata jawab, sudah tentu kamu tak suka. Apabila kamu tak suka, maka jangan kamu mengumpat saudara kamu sendiri seolah-olah kamu makan daging dia. Duk buka aib dia, kamu duk tutur, duk sebut perkara yang dia tak suka, seolah-olah kamu sedang memamah ataupun memakan daging kawan kamu sendiri. Kalau kamu tahulah dahsyatnya dosa dia, sudah tentu kamu tak suka mengumpat ini. Maka penutup dia, Allah Ta'ala kata, dan takut oleh kamu. Takut ni kalau kamu tahu hukum mengumpat, kamu nak mengumpat juga, fikirlah. Takut kamu kepada Allah. Kerana Allah dah sebut, siapa yang mengumpat, maka dosa besar. Orang yang banyak dosa, Allah akan humban ke dalam neraka. Dan dalam neraka itu pula, bagaimana Allah akan azab khusus untuk orang yang dosa mengumpat ini. Ada, orang panggil apa? Azab yang khusus untuk orang yang mengumpat. Allah paksa dalam neraka kelak, dahlah dahsyatnya dibakar dan neraka. Dibakar tu pun dahsyat dah tuan-puan. Tiba-tiba Allah buat satu lagi azab, iaitu Allah bekalkan makanan, bukan api neraka. Ada yang makanan itu bara api, kita telan bara api. Dan makanan ahli neraka ini selain daripada bara api, minuman dia ialah minuman air yang sedang mendidih. Apabila dia minum, hancur usuh-usuh dia. Allah Ta'ala jadi balik seperti biasa. Dia minum balik, hancur luluh dia punya usuh-usuh kecil dan usuh besar dia. Tapi Allah tangkupkan balik. Allah jadi balik. Begitulah proses dahsyat tak dahsyat neraka. Berulangan berlaku. Dia duduk dalam api dan dia diberi makanan pula, orang panggil apa, bara api, dan diminum pula dengan air yang sedang mendidih. Dan dia ini, orang panggil perut dia hancur luluh. Allah Ta'ala jadi balik. Itulah proses pengulangan berlaku. Sehinggalah dia ini dikeluarkan daripada neraka. Kalau orang yang selama-lama dalam neraka, itulah dia penempatan Allah Ta'ala tak mati. Yang bahayanya tuan-puan, Allah Ta'ala tak matikan dia. Hancur badan dia, Allah jadi balik. Hancur badan dia, Allah jadi balik.
Kenapa Allah jadi balik? Kerana Allah nak suruh dia merasai dahsyatnya, sakitnya, apa nama ini? Azab neraka. Jadi awal lagi Allah dah gerunkan kita. Tak silap dah. Dan tak salah Allah Ta'ala. Tak boleh kita nak argue Allah Ta'ala. Kenapa mu tak cerita awal? Dah Allah cerita awal-awal lagi. Siapa yang buat ni, penalti kesalahan ni begini. Siapa yang buat ni, penalti dia begini. Siapa buat ni, apa nama ini, pahala dia begini. Kesenangan dia begini. Semua. Jadi sebab tu ulama ni cara dia buka minda masyarakat tuan-tuan. Macam Nabi lah. Dia akan gemarkan orang dengan kenikmatan syurga. Dia wowkan orang dengan kenikmatan syurga. Dan masa yang sama, konsep Allah Ta'ala gerunkan, ancaman dahsyatnya neraka. Tak larat nak duduk dalam neraka, seksanya, teruknya. Sebab apa? Sebab tidak terlepas satu saat kita daripada dahsyat azab neraka. Dia tak semama duduk dalam penjara tuan-tuan. Jauh beza dia, tak boleh tanding. Dan penjara ni boleh tidur juga. Neraka tak boleh tidur. Duduk selama-lamanya. Kalau berdirilah dia selama-lama dalam api. Duduk dalam api selama-lama. Dahlah duduk dalam api, diberi makan pula api. Diberi minum benda panas. Dan dia dipijak bara api. Allah Ta'ala kata dahsyatnya dia, tempat pijak dia itu bara api, dan duduk pula dalam api, makanan pula api, dan keluar pula air yang mendidih. Itulah dia proses sampailah bila-bila kalaulah dia selama-lama dalam syurga, dalam neraka. Sebaliknya Allah Ta'ala offer kita, nak bagi kita wow dengan syurga. Allah kata syurga ni nikmat dia dahsyat, tak boleh cerita. Nikmat dia tak pernah terlepas. Dan dia makin bertambah. Dua benda. Tak terlepas, nikmat dia sedap, satu saat pun tak terlepas. Dan dia jenis bertambah. Kalau sedap itu dia makin bertambah. Kalau dia cantik itu, tak pernah terlepas cantik itu. Tidak ada satu saat pun kita terlepas daripada nikmat. Dan yang kedua, nikmat itu bertambah. Kalau cantik, dia bukan statik. Dunia tu pun cantik berapa saat saja. Cantik sekejap saja, maka dia akan hilang. Sedap dunia sekejap saja, dia akan hilang. Tetapi syurga, dia sedap itu, dia tidak terlepas walaupun satu saat, selama-lamanya. Dan yang kedua, dia bertambah. Sifat dia bertambah. Cantik tuan-tuan, kita tengok satu benda itu, bukan statik. Dia makin lama, makin tengok, makin cantik. Sehinggalah ada yang kata ulama, ada setengah ahli syurga yang pengsan cantiknya. Ada yang pengsan dengar sedapnya suara. Histeria ahli syurga. Tak apalah pengsan kerana sedap. Yang pengsan kerana sakit pula. Hak neraka pelik, sakit pun tak pengsan. Allah Ta'ala tak bagi dia pengsan, sakit. Kenapa? Kerana nak bagi dia dah rasa azab. Tu. Allah Ta'ala kata, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala yang menjanjikan dahsyatnya orang yang mengumpat. Kalau rasa nak sebut keaiban orang, fikir dulu. Padam tak? Kita sebut berapa minit saja, tapi Allah azab kita selama-lama. Tahamlah diri kita, tak payahlah duk cerita pasal orang. Tak berbaloi. Tak berbaloi cerita berapa minit saja keburukan orang. Tulis dalam WhatsApp sikit saja. Tak tahu asal-usul lagi, dah sharing dah. Dah antar dah. Dah share dah tentang bukan mengumpat, tapi menipu. Tak tahu fakta tu betul tak betul tentang peribadi orang tu. Tak payahlah tuan-puan ambil pok. Baik kita cerita pasal kita saja. Tuan ni tuan-puan, mengumpat bukan saja di lidah, tetapi mengumpat di hujung jari. Ada lagi dan maka bukan dan maka. Maka benci kamu akan dia. Bukan. Bawah tu. Dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Siapa yang dah mengumpat, maka taubatlah, Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani dan Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Abid Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, berkata keduanya. Ini terakhir tuan-tuan. Kita satu terakhir hadis ni sebab sama je. Dia nak cerita dua dua hadis ini sebagai
hujah yang mengatakan bahawa dosa besar mengumpat. Kemudian kita akan sambung bulan depan. Yang di bawah sekali itu, ayatul munafiqi salasum itu, kita akan sambung bulan depan sebab itu contoh ketiga. Contoh ketiga kita akan sambung bulan depan. Apa dia hadis yang berkaitan, dia bagi dua dalil saja. Pertama ayat Quran, yang kedua dalil mengumpat. Dalil daripada hadis. Dua dalil mengumpat. Untuk, orang panggil apa? Untuk kita, orang panggil tekad supaya kita tinggalkan mengumpat. Tak payah berdusta dan tak payah mengumpat. Dasar kedua dalil ni. Dahsyatnya. Nabi kata apa? Iyyakum wal ghibah fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibah. Nabi kata jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkanlah oleh kamu akan mengumpat. Ini ni tuan-tuan, dia panggil gaya bahasa Nabi. Gaya bahasa Nabi ni, bahasa agak tinggilah sastera Nabi ni. Dia nak cerita poin dia, Nabi nak suruh tinggal betul-betul mengumpat. Nak cerita bahayanya mengumpat. Sehingga mana Nabi kata, mu jauh daripada mengumpat, mengumpat jauh daripada mu. Itu bahasa nak cerita supaya mu tinggal sungguh. Jangan cuba untuk sebut keaiban orang. Jangan cuba untuk cerita perkara yang orang tak suka. Tahan lidah kamu. Nak turut tahan sungguh-sungguh. Sehingga Nabi kata, mengumpat tu jauh daripada mu dan mu tu lari jauh daripada mengumpat. Maksudnya, kamu tahan lidah. Jangan cuba nak sebut perkara yang orang tak suka. Kadang-kadang kita dengar orang cakap depan kita, kawan ni begini-begini. Kita kata, betul kita pun tu panas kaki. Tu bahaya tu. Diam je. Kalau kita agak nampak dengar dia mengumpat, lari. Lari cepat-cepat. Sebab dengar orang mengumpat haram juga. Walaupun kita tak mengumpat, dia sama je. Kita mengumpat pun haram, mendengar orang mengumpat pun haram. Tak boleh duduk. Betul. Okey. Okey, yang ni takwil. Yang ni secara umum je Allah cerita. Allah cerita secara umum. Umum apa? Umum ni Allah kata, kalau siapa bertaubat, aku sangat mudah untuk terima taubat. Cuma kena ikut prosedur dia. Sungguh pun mudah, tapi kena follow lah dia punya prosedur dia. Antara prosedur dia, tuan-puan, kalau kesalahan dengan manusia, dia kena ikut dulu prosedur pertama, kena minta maaf dulu dengan orang yang kita mengumpat. Barulah yang kedua, prosedur kedua, barulah minta maaf dengan Allah. Yang ni, minta ampun dengan Allah. Nak minta ampun dengan Allah ada 3 rukun. Nanti akan datang kita belajar. Dia panggil rukun taubat. Dia ada spesifik tajuk taubat. Kita akan belajar tajuk taubat. Ada 3 rukun. Istighfar bukan taubat. Istighfar itu sunat saja. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu sunat. Istighfar, mengumpat ni wajib. Dia ada 3 rukun. Jadi prosedur 2. Kalaulah ada kaitan dengan hak anak Adam ataupun kaitan dengan manusia. Tapi kesalahan dengan Allah Ta'ala satu je. Terus minta ampun dengan Allah ataupun terus kita bertaubat. Ada 3 rukun. Sebab itu kita pernah sakit hati orang, maksudnya kita pernah mengumpat pada dia, kena minta. Maka ada cara mengikut mazhab. Mazhab kita agak rigid sikit. Dia qaul yang muktamad, kena cerita 10 kesalahan 10 kena cerita depan dia. Kena cerita 10-10. Tapi ada qaul yang mengatakan, kalau kita cerita 10, lagi dia tak marah, kita cerita sebahagian saja. Dan ada qaul yang setengah sebahagian ni pendapat dhaif, mengatakan, kalau 10 kita ada salah, kita tak ingat, maka kita boleh cerita umum je. Kita kata, inilah ada mana ada saya tu mengumpat, saya tak ingat, minta maaf semualah. Dia kata, tak apa, aku maaf semua. Beres, settle lah. Jangan main raya je. Kita ni orang Melayu, raya je. Ayat 00, 00. Mudah. Tak usah 00. Kenapa? Kerana kena sebut kesalahan dia. Kita main 00, mana ada? Dia kena sebut. Aku mengumpat dulu, aku cakap kat engkau ni jenis sekian. Betul lagi dia marah. Tu lama ada bahas. Kalau dia memarah, menimbul kemarahan lagi, kita cerita yang orang panggil apa? Umum saja. Supaya dia boleh terima, boleh maafkan kita. Tapi kalau dia tak kisah, kita cerita semua. Kalau kita ingatlah, tak ingat, kita cerita yang cakap kita ingat. Itu saja. Habis. Okey, apa lagi?
Tu settle dah. Dia suruh jauh. Jauh yang ni jangan sekali-kali mengumpat. Kerana apa Nabi kata? Ni. Kenapa Nabi suruh tinggal sangat mengumpat ni? Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Dosa dia. Lebih teruk pada zina. Dosa dia. Kenapa lebih teruk pada zina? Bukan nak suruh berzina. Bukan. Nanti kata, oh, zina ni biasa je. Bukan. Zina ni dosa besar. Kita silap faham mengaji. Tu mengaji. Kena betul. Dosa ni sama besar. Zina pun dosa besar. Mengumpat pun dosa besar. Cuma Nabi nak sebut antara zina dengan mengumpat. Mengumpat lebih besar. Kenapa? Kerana zina ini dia berpanggil urusan terus dengan Allah Ta'ala. Dosa berkaitan dengan Allah Ta'ala. Tapi mengumpat ada kaitan dengan orang. Kita menyakiti dia. Kita menyebut keburukan dia. Kena dia maaf dulu. Baru Allah Ta'ala akan dapat syarat untuk Allah maaf. Tengok Nabi kata, dikatakan, kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Dikatakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa ada mengumpat. Betapa ni, bagaimana mengumpat lebih teruk daripada zina. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, dikata ni, ditanya kepada Nabi, bagaimana yang dikatakan mengumpat itu lebih dahsyat daripada berzina. Dosa dia lebih dahsyat ni mana lebih besar dosa dia. Maka Nabi jawab, dikatakan baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu betapa tu. Lalu Nabi jawab apa? Bersabda ia Nabi. Nabi bersabda. Bersabda apa? Untuk menjelaskan zina lebih teruk daripada mengumpat itu lebih teruk daripada zina. Bahawasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia laki-laki dan taubat ia laki-laki, maka menerima Allah Ta'ala akan taubat dia. Apabila dia berzina, maka dia taubat terus dengan Allah. Kalau Allah terima, maka habislah. Satu. Dan bahawasanya orang yang mengumpat itu tiada diampuni baginya, bagi seorang itu, hingga mengampuni baginya oleh orang yang diampun. Allah Ta'ala kata mengumpat itu tidak diampuni baginya. Allah Ta'ala tak ampun dosa dia mengumpat itu. Hingga mengampuni baginya. Hingga orang yang mengumpat itu ampun. Kena pergi minta maaf. Aku mengumpat sekian-sekian ni. Maaflah aku. Aku tersilap dulu duk sebut. Tak tahu dulu. Habis. Dan seperti menyalahi janji. Habis. Jadi, apabila Nabi kata, apabila mengumpat itu, dia mengumpat seseorang, kalaulah dia tak minta ampun, maka Allah Ta'ala tak akan ampun. Maka dia kena minta ampun dulu dengan orang itu, atau minta maaf dulu dengan orang itu, barulah prosedur kedua, dia kena minta ampun dengan Allah, barulah Allah akan ampunkan dia. Wallahu a'lam. Ya, tak boleh. Kena jaga. Tak boleh nak mengumpat ibu, tak boleh. Mengumpat bapa lagi dahsyat, mengumpat ibu lagi dahsyat. Mengumpat adik-beradik tak boleh. Mengumpat adik-beradik tak boleh. Melainkan yang kita boleh sebut keburukan dia untuk ada tujuan, boleh. Tujuan dia apa? Tujuan dia kita nak hilangkan ataupun kita panggil nak cegah. Contoh, jangan kita cerita keburukan dia saja-saja, tak ada apa pun, tak boleh. Melainkan kita cerita keburukan anak ni, ibu ni boleh cerita keburukan anak pada orang lain. Untuk apa? Untuk nak cegah anak dia. Contohnya, dia cerita kepada ustaz. Nak kenapa? Nak minta ustaz doakan. Paksalah dia cerita sikit, jangan cerita lebih. Ataupun dia cerita, ni kita contoh dulu. Contoh anak dengan ibu dulu. Isteri dengan suami tu cerita qadhi. Boleh. Isteri dia tak boleh mengumpat suami dia. Tetapi situasi yang dia perlu, dia nak lapor kepada qadhi, kena cerita keburukan suami. Tapi jangan lebihlah. Boleh cerita keburukan suami, tak termasuk, dia panggil mengumpat yang dibenarkan. Macam ibu dengan anak, ataupun adik-beradik sama adik-beradik, untuk nak atasi, ataupun untuk nak merawat, ataupun untuk nak cegah. Ibu ni
Dia nak pergilah jumpa siapa-siapa yang boleh tolong. Anak dia ni sakit. Sakit apa? Contohlah, sakit benda yang terpaksa kena cerita. Asalnya tak boleh cerita sakit dia ni. Sakit contohlah, terpaksa kena cerita aib dia ni. Sakit apa contoh? Mati pucuk. Contoh je lah. Mati pucuk ni aib tak? Tak boleh cerita. Orang malu. Betul tak? Malu. Jangan mudah-mudah. Ni mak mati pucuk ni. Seronok kita cerita kawan mati pucuk. Tak boleh. Mengopak tu. Memanglah dia mati pucuk. Itulah mengopak. Kalau dia tak mati pucuk, kita kata mati pucuk, itu menipu. Kita ni duk keliru mengopak dengan menipu. Betul dia mati pucuk. Jangan cerita dia mati pucuk. Melainkan kita cerita ni pergi jumpa perawat. Dan anak saya ni saya nak tolonglah. Sebab nak minta apa ni Tuan Haji tolong. Kok ada ubat ke? Boleh buat macam mana? Lepas tu Tuan Haji ni tanyalah sakit apa anak ni? Sakit ni kalau sakit biasa tak aib dia boleh cerita. Tapi kalau ada benda yang aib tak boleh cerita. Melainkan kawan cerita untuk merawat boleh. Dan anak saya ni dah lama dah tak duduk sekali dengan isteri. Nak bercerai. Lepas tu punca apa? Puncanya anak saya tak naik dah. Tak naik apa? Ni perawatnya tak faham. So asal kita cerita lah. Tak mati pucuk. Oh, gitu. Asal tak boleh cerita. Maka boleh dibenarkan cerita. Cuma janganlah tambah lagi. Mati pucuk lah, makam. Tak payah lebih-lebih. Cerita yang orang panggil sekadar untuk merawat. Jangan lebih. Lebih itu tak boleh. Itu dibenarkan. Begitu juga staff dengan majikan. Kalaulah untuk solve, untuk orang panggil apa? Untuk selesaikan isu staff ni. Staff ni asalnya tak boleh nak cerita keburukan dia. Mak datang lewat. Tapi untuk majikan cerita, kita ni nak lapor kepada majikan, kita ni contoh supervisor ke apa ke, cerita kat bos. Orang panggil apa? Bukan nak bodek bos. Report kat bos ni bukan nak bodek dah. Memang itu tugas kita. Boleh tak? Boleh. Kalau cerita untuk selesaikan masalah. Jangan sekadar sembang di kedai kopi je. Bukan apa pun. Allah mak tu, tak tahulah perangai macam mana. Ada selesai dah isu? Tak selesai. Maka haram. Walaupun dia tu tak betul, dia tu tak jahat, dia tu tak cantik, biar. Tak payah cerita buat apa. Bukan kita boleh bantu dia pun. Biarlah jahat dia. Tak ada kena mengena dengan kita pun. Itu cantik Islam tuan-tuan. Kalau pakak-pakak beramal, insya-Allah dia tak akan jadi tersebar. Ini aib tersebar habis satu masyarakat tahu aib kita. Sebab apa? Orang ni cerita 50%, sampai ke tambah 20% jadi 70. Pula sebar pada orang lain, tambah 80%. Tambah 100%, sampai kawan nombor 10, 300%. Kita sikit saja aib jadi 300%. Asal kampung kita je tahu, habis satu Korea. Satu Korea tu makna 4 kampung. Aib kita 4 kampung tahu. Punca apa? Punca tak tahu peraturan. Kadang-kadang ibu sendiri, kadang-kadang ayah sendiri, dia tak tahu. Ngumpat anak tak boleh. Ngumpat, dia ingatkan cerita benda anak tu boleh. Tadi cerita, betul dah, cerita pasal anak dah tadi kan. Cerita ke anak pun tak boleh, cerita mana anak ngumpat tak boleh. Satu lagi tadi, cerita ibu kita. Ibu kita pun tak boleh kita cerita aib, tak boleh cerita kat orang lain. Mak aku tu aku selabut perut lah aku. Cerita kat kawan-kawan. Ada masalah selesai? Tak selesai. Tak payah cerita keburukan ibu kita kat siapa pun. Atau ke benda dia tak suka. Contoh tuan-puan ni ramai orang buat tak perasan. Ibu dia nyayuk. Dia tak fed up. Orang panggil apa? Dia rasa tak selesa. Jangan rasa tak selesa pasal ibu kita. Jangan haram. Dia cerita kat kawan. Mak saya Allah, saya cukup remah lah. Nyayuk. Hari-hari duk main benda yang sama dia kata. Berok merata. Jangan cerita. Sebab kalaulah dia sehat, dia rasa aib dah. Kita cerita berok merata. Aib kan? Jangan cerita. Melainkan orang nak tanya, mak sehat tak? Sehat, Alhamdulillah. Biasalah nyayuk sikit tu. Tak apa. Jangan cerita lebih. Biasalah nyayuk sikit. Habis dah, merata dah, taib merata dah. Mula lebih cerita sikit, okey. Dah tak apa sehat dah, mak. Macam tak sihat macam mana tu? Nak mula nyayuk dah. Cukup. Jangan lebih-lebih. Takut kita tak tahu, tak boleh kontrol. Takut terceritalah, nyayuk lebih dah, merok berata. Kadang-kadang makan pun tak tentu, ikut dam je makan. Kalau dia sehat, kita duk cerita benda macam tu, dia rasa hati. Jangan.
Mengumpat dengan mak ni lagi dahsyat hukum dia. Jadi, tuan-puan kalau kita jaga, pakat jaga anak kita, kita jangan duk cerita kepada kawan-kawan kita benda aib dia. Bahkan sunat diri kita sendiri, tuan-puan. Diri kita. Sunat hukum kita jaga aib kita sendiri. Contohlah kita dulu, tuan-puan. Ada orang dia berbangga cerita zaman dulu. Saya dulu ni kalau watak panjang ni, tuan-puan. Ni contoh. Tanya siapa saya orang kenal. Allahu Akbar. Dia tak tahu bahawa menyimpan aib itu, aib dia ni sunat simpan. Jangan duk bongkar. Ada orang berbangga. Dulu saya duduk di jalan gelap. Lorong gelap hidup saya dulu. Allahu Akbar. Perempuan kiri kanan. Duk cerita. Jangan. Tutup aib kita. Sunat. Jangan berbangga. Bahkan haram. Sunat dia tutup. Haram dia berbangga dengan maksiat suatu ketika dulu. Tutup. Orang tanya pun, jangan cerita. Cerita yang baik je. Walaupun kita dulu jahat. Jangan cerita jahat kita. Aib. Tutup aib. Ni kena mengaji tuan-puan. Kena mengaji tasawuf dengan fiqah. Baru kita tahu. Buka aib diri orang haram. Diri sendiri pun tak boleh. Wallahu a'lam. Kalau kita sambung contoh yang ketiga tu, apa dia tu? Menyalahi janji kan? Mungkir janji. Contoh yang ketiga, mungkir janji juga haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'i al-'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.